Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar sehebat Sekolah Menengah Sains Batu Pahat. Diharapkan semua dalam keadaan sihat, sejahtera, jauh daripada balak dan bencana, jauh juga daripada penyakit iaitu COVID-19. Semoga semua dapat meneruskan kehidupan dengan baik, juga dapat meneruskan vaksinasi yang mana insya-Allah kita akan mencapai vaksinasi penuh pada masa akan datang. Diharapkan semua dalam keadaan sihat dan hari ini dalam keadaan yang bersedia untuk kita meneruskan lagi kita punya perjumpaan core curriculum bagi tahun 2021 yang mana hari ini kita akan membahaskan tentang tajuk ataupun core curriculum iaitu badminton. Diharapkan semua dapat mengambil maklumat ataupun ilmu sebersedikit supaya pembelajaran kita ataupun perkongsian kita pada hari ini bermanfaat dan dapat digunakan dalam kehidupan kita seharian. Okey, untuk hari ini kita akan cerita pasal badminton. Okey, kita akan cerita pasal latar belakang sukan badminton. Okey, kalau kita lihat di sini dari sudut sejarah dan perkembangan, kebanyakan permainan badminton ni terdapat pada hari ini adalah badminton juga mempunyai sejarahnya yang tersendiri, yang mana kalau kita lihat di sini adalah rekod sejarah adalah lukisan-lukisan yang terdapat di beberapa di Eropah menunjukkan bahawa sukan badminton telah dimulai pada abad ke-17 dan ke-18. Maknanya sukan badminton ni adalah sukan yang lama, sukan yang sangat lama, yang mana kalau kita lihat kat sini sejenis permainan yang hampir serupa dengan permainan tersebut dipanggil sebagai pona, iaitu permainan yang dimainkan di India, yang mana permainan asli India ni dimainkan dengan sebatang bat kecil dan pelancar berbulu telah menarik minat perhatian tentera British di Pona, dan permainan Pona ni dibawa balik dan akhirnya dipopularkan di Estate Badminton House, telah mendapat nama iaitu badminton. Lepas tu teruslah penggunaan badminton ni, padahal dekat sini digunakan nama Estate Badminton House, tapi akhirnya dijenamakan dengan nama baru iaitu badminton. Lepas tu dah diperkenalkanlah sebanyak ke seluruh dunia. Yang kalau dilihat kat sini pada tahun 1893 Persatuan Badminton England ditubuhkan. Lepas tu pada tahun 1999 pertandingan kebangsaan Inggeris pertama telah diadakan, yang mana kalau kita tahu antara pemain tempat berprestij untuk main badminton ni adalah di England, iaitu panggil All England Tournament, yang mana kalau kita lihat ni memang banyaklah. Lepas tu selepas Perang Dunia Pertama, lepas tu dan banyaklah diteruskan sampailah akhirnya insya-Allah. Yang mana kita lihat kalau kita lihat kat sini, okey, persekutuan kalau kamu lihat kat sini, Ustaz teruskanlah sebab dia panjang. Pada tahun 1934, okey, persekutuan badminton antarabangsa iaitu IBF ditubuhkan. Presiden pertama adalah Sir George Thomas dan menjadi sebagai jawatan IBF pada tahun 1934 dan 1955, yang mana kalau kita tahu Thomas tu dia menunjukkan pada presiden yang pertama itulah Piala Thomas kan. Jadi sukan badminton diperkembangkan pada tahun 1992 dan menjadi acara rasmi di sukan Olimpik. Ini ialah sebersedikit tentang badminton secara keseluruhannya. Okey. Tetapi di Malaysia, kalau kita lihat di Malaysia pada tahun 1925 Persatuan Badminton Pulau Pinang ditubuhkan. Selepas itu diikuti dengan pertubuhan Persatuan Badminton Perak. Pada tahun 1934 Persatuan Badminton Malaya ditubuhkan dengan J.I. Woods sebagai presiden yang pertama. Ini masa pada zaman 1934 lah. Dan akhirnya pada 1937 Persatuan Badminton Malaya ditubuhkan
dengan Persatuan Badminton IBF, dan akhirnya pada tahun 1960 Persatuan Badminton Malaya iaitu UBAM telah ditubuhkan dengan Tan Sri Khair Johari sebagai Presiden yang pertama, dan tugas utama BAM adalah memajukan permainan badminton negara melalui pelbagai program dan perancangan yang diwujudkan. Ini cerita pasal badminton lah yang kita lihat tentang badminton di Malaysia. Okey, peraturan dan undang-undang permainan badminton dia ada asas-asas undang-undang dia. Okey, pemain boleh memulakan permainan jika pemain dan rakannya sudah ada badminton dan tidak memerlukan pemain yang ramai seperti bola sepak dan lain-lain sebab badminton ni paling banyak pun 2 orang untuk satu belah gelanggang lah. Maksudnya kalau satu gelanggang tu 4 orang sahaja sama ada lelaki ataupun lelaki perempuan. Gitulah, dia boleh ada bergu bercampuran ataupun bergu lelaki ataupun bergu perempuan, dan juga perseorangan perseorangan tu biasalah. Yang mana kalau kita lihat di sini badminton boleh dimainkan 2 acara kalau lihat kat sini sambil memukul bulu tangkis yang mana kita tak memukul bulu tangkis tapi tidak boleh memukul bulu tu lah. Kita kena pukul bulu tangkis tu pada tempat yang sebetulnya supaya tidak merosakkan bola tersebut. Okey, kalau lihat kat sini badminton boleh dimainkan antara 2 perseorangan atau 4 orang cara berku. Tujuan adalah untuk memukul bola tangkis melepasi jaring ke dalam gelanggang pihak lawan sama ada bulu tangkis menyentuh lantai gelanggang sebelum pihak lawan dapat membalasnya ataupun pihak lawan memukulnya keluar daripada gelanggang atau terkandas di jaring. Okey, bulu tangkis tidak boleh melantun pada bila-bila masa tidak boleh melantun pada bila masa apabila dimainkan. Pemain hanya memperolehi mata apabila memenangi rally terhadap acara perpasukan dan individu. Dalam acara individu terdapat 5 jenis acara yang dimainkan, iaitu perseorangan lelaki, wanita, bergu lelaki, bergu wanita serta bergu bercampuran. Ini yang kita tahulah. Yang mana kalau kita tahu tentang Piala Thomas dan Piala Uber. Piala Sudirman adalah acara berpasukan lah. Ni Piala Thomas, Piala Uber, Piala Sudirman adalah piala yang kita mainkan secara berkumpulan. Okey kelas, itu cerita pasal badminton sama secara mudahnya lah. Dan kita kena sambung kepada kiraan mata sistem bagi permainan badminton. Okey, sistem kiraan mata dalam permainan badminton adalah kiraan mata dalam permainan biasa adalah 21 mata rally. Iaitu best of the 3 games. Best of 3 games. Yang ini mata diberikan kepada mana-mana pemain ataupun pihak lawan yang memenangi rally. Siapa yang tak dapat kembalikan bola, dia akan orang yang pihak lawan tu akan dapat mata. Kalau kita dapat masukkan bola kembali kepada gelanggang pihak lawan, dia kena balas balik kita punya pukulan tersebut. Dia kena masukkan kembali pula bola tangkis tu pada tempat kita. Jika perbezaan 2 mata diperlukan untuk menang, jika tidak, perbezaan 2 mata diperlukan untuk menang. Maksudnya kalau kita nak menang tu perlukan ada jarak 2 mata untuk menang. Jika tidak, permainan akan diteruskan sehingga mata 29-29. Pemain ini pasangan pertama mencapai mata 30 dikira sebagai pemenang. Contoh kalau kita main-main ni, main badminton ni asyik tight je. Kita pukul, lepas tu kita pukul masuk kat gelanggang dia, dia pula dapat balas balik. Dan kita pukul, kita dapat mata, dia dapat balas, kita dapat mata. Tapi bila dia pula servis, kita pula tak dapat nak masukkan ke gelanggang dia pula. Maka
akan tight lah sampailah mata ke 29. Kita 29, dia pun 29. Jadi siapa yang dapat kiraan 30, dia akan dikira sebagai pemenang. Mata yang sepatutnya adalah 21. Tapi perlukan kemenangan tu 2 mata di hadapan. Kalau 1 mata di hadapan tak boleh, kena 2 mata di hadapan. Kalau kita dapat 2 mata di hadapan, kita telah memenangi permainan sesuatu permainan. Okey, dalam acara persorangan, jika pemain terdapat mata genap, servis dilakukan di sebelah kanan gelanggang pemain dan sebaliknya. Dalam ajar bergu, maka mata genap sebelah kanan akan membuat servis dan sebaliknya. Ini dia punya kedudukan dia lah. Okey, masuk kepada masa rehat. Masa rehat setelah mana-mana pemain atau pasangan mencapai mata 11, rehat selama 60 saat akan diberikan. Rehat antara game selama 2 minit diberikan apabila sesuatu game tamat. Bila sampai masa ataupun mata ke 11, akan diberi rehat 60 saat. Tapi bila perlawanan, orang cakap second half dah habis, kita satu perlawanan tu dah tamat, maka 2 minit akan diberikan mata untuk mereka bertukar tempat sebelum mulakan set yang kedua. Ni untuk yang makluman pada kita semualah. Itulah dia punya penjelasan. Okey, untuk servis, tidak boleh melengah-lengahkan servis selepas menghayung raket ke belakang. Pemain yang membuat servis dan menerima servis tidak dibenarkan memijak garisan gelanggang dan tidak boleh bergerak keluar sebelum servis dibuat. Ni pada kotak yang dibenarkan itulah. Kedua-dua kaki sentiasa menyentuh lantai dan dalam keadaan statik. Bahagian gabus bulu tangkis perlu disentuh dahulu semasa membuat servis. Bulu tangkis mesti berada di bawah separah pinggang, iaitu batang shaft, mesti menghala ke bawah sentiasa semasa melakukan servis. Servis dilakukan setelah penerima telah bersedia, iaitu kalau kita tak boleh pukul bulu lah, maksudnya kita pukul gabus dia. Ni cerita pasal servis dia lah. Okey, servis tu boleh jadi batal bila dalam acara bergu bulu tangkis disentuh oleh rakan sebelum penerima yang sepatutnya menerima servis. Maksudnya sentuh bulu tangkis tu tak boleh, kena pukul dia punya gabus je. Lepas tu bulu tangkis melepasi bawah jaring, mesti melepasi melepasi bawah jaring pun batal. Berbatal. Kalau kat sini pukul bulu batal, lagi melepasi bawah jaring pun batal. Jatuh di bawah gelanggang servis pun batal. Maksudnya sebelum sampai di pada garisan tu, di luar gelanggang servis pun batal. Sebab apa? Terlampau jauh atau melekat. Bulu tangkis melekat ketika di permukaan raket, termasuk dekat dalam raket pun servis tu akan batal. Bulu tangkis dipukul 2 kali berturut-turut, boleh tak pukul 2 kali berturut pun tak boleh sebab dia batal. Bulu tangkis sangkut di jaring, yang mana tidak melepasi jaring tersebut semasa membuat servis. Jadi servis tu akan batal. Okey, tetapi servis semula boleh diberikan servis semula. Pengadil akan berikan servis semula apabila sekiranya diberi sekiranya penerima belum bersedia dan tidak mencuba. Maksudnya penerima tu belum bersedia. Maksudnya dia tak bersedia lagi untuk terima servis tersebut. Okey. Lagi, pembuat servis dan penerima melakukan kesalahan serentak. Dia pun salah duduk tempat lain ke, lepas tu yang servis tu pun pada tempat yang tidak sepatutnya ke, maka dia akan bagikan servis semula. Okey. Bulu tangkis melekat di jaring selepas melepasi jaring semasa rally. Maksudnya bulu tangkis melekat di jaring. Melekat jaring padahal dah sedap-sedap ni melekat kat jaring pula. Alamak. Jadi dia akan servis semula lah. Okey. Lagi apa? Semasa permainan gabus pada bulu tangkis tercabut. Dalam masa permainan tercabut pula gabus dia. Pun sama. Lagi pemain diganggu oleh jurulatih pihak lawan. Pihak lawan
menari-nari kat belakang sana contoh mengganggu, maka dia akan suruh jurulatih pemain diganggu oleh jurulatih tersebut akan dihalau keluar, lepas tu baru dia akan mulakan semula permainan tu. Dan pengadil tidak mendapat membuat keputusan. Bila tak buat keputusan, tak nampak memang tak nampak contoh kan. Tapi sekarang tak patutlah, sebab sekarang ni dah ada komputer, ada kamera kan. Kalau zaman dulu memang tak tahu kan. Jadi dia buatlah sistem macam ni. Pengadil tak dapat nak buat keputusan, maka dibuat semula. Okey, larangan untuk pemain. Jangan sengaja melambat-lambatkan permainan. Jangan sengaja merosakkan atau mengubah suai bulu tangkis. Itu maksudnya dia menukar lah, iaitu meneruskan sangat ke, ataupun nampak sangat dia mengubah suai bulu tangkis tu letak gam ke apa, ataupun tidak memijak garisan semasa membuat servis, menyentuh jaring pun sama, penyentuh pembaik iklan pun sama, tak boleh, sebab tu merosakkan. Dan tidak melakukan perbuatan kasar, maksudnya provoke kelakuan kasar, menggertak, menghasut atau melakukan perkara yang boleh mengganggu permainan pemain lawan. Juga akhir sekali, jangan meninggalkan gelanggang tanpa kebenaran pengadil dan mempertikaikan keputusan pengadil. Sebab apa? Kita cuba main sebaik mungkin. Sebab kalau kalah pun kan, orang lain pun tengok permainan kita. Kalau pengadil tu tak betul, biarlah. Sebab pengadil tu nanti pula akan dipersalahkan. Jangan takut untuk kalah disebabkan oleh pengadil. Pengadil tu pun akan diuji ataupun dia akan diberikan amaran sebab kalau dia ada isu lah. Itu yang kita kena faham lah. Okey, batal berlaku sekiranya. Ni kalau kita tengah main-main, tengah sedap ni main, boleh berlakunya batal. Bila? Sebab apa? Sebab pertama, menyentuh jaring atau tiang dengan anggota badan, raket atau pakaian. Tengah main-main tersentuh pula jaring, batal. Batal kita punya permainan tu. Padahal kita tengah pukul tu, terkena kat jaring, memang akan batal. Lagi, raket melepasi atas atau bawah jaring dan mengganggu pihak lawan. Maksud terlebih masuk ke tempat pihak lawan pun boleh batal permainan ataupun pukulan kita. Mata pun takkan dapat lah. Dan yang terakhir, mengganggu pihak lawan dengan lawangan kuat ataupun menggunakan isyarat tangan. Ni pun tak boleh, batal berlakunya. Kita macam hentak kaki kuat-kuat, pam, tengah pukul ni, hentak kaki, tak boleh. Sebab dia akan mengganggu pihak lawan. Okey, masuk kepada perlawanan perseorangan. Ni perlawanan perseorangan ni macam mana? Okey, pemain akan membuat servis pertama dari pihak petak servis kanannya. Okey, mata genap di kanan dan kiri bagi bilangan ganjil. Pembuat servis akan membuat servis secara melintang kepada pihak lawan. Okey, pemain yang menang dalam permainan pertama akan mulakan servis dalam permainan berikutnya. Okey. Bagi permainan bergu, pada permulaan, pembuat servis pertama akan membuat servis di gelanggang, servis sebelah kanan, sama je, cuma dia akan tukar mengikut mata. Okey, pasangan bergu akan menang rally, akan bertukar petak dan lawan kekal dalam petak servis masing-masing. Ini biasa yang kita tahulah. Jika pembuat servis itu kalah dalam rally, servis akan diberikan kepada pihak lawan dan semasa servis, pembuat servis akan menerima servis. Boleh berdiri di mana-mana tempat dalam petak tetapi tidak boleh menghalang pandangan pembuat servis ataupun penerima servis. Pasangan yang menang pertandingan itu akan mulakan pertandingan seterusnya. Kalau lihat kat sini lah, ni kanan-kanan, kiri-kiri, dia gitu lah. Dia punya tu cerita pasal gelanggang. Ni gelanggang badminton lah. Ni kotak-kotak dia. Okey, ukuran jaring ukuran jaring bagi permainan badminton adalah tinggi jaringnya mestilah 1.55 meter di tiang dan 1.524 meter di tengah-tengah gelanggang. Tengah gelanggang. Ni dia punya inilah. Dia ada lendut dia sikit. Tapi tinggi dia macam ini. Di tengah-tengah gelanggang dia macam ini.
Dia punya tinggi jaring dia tahap ni. Tapi kalau kait, sebab dia tak kain dengan tali kan, jadi dia akan lendut sikit lah. Jadi dia punya tinggi dia 1.524. 1.254 di tengah-tengah gelanggang. Ni ketinggian yang sepatutnya lah pada jaring. Ni dia punya ukuran dia. Ni di tepi, ini di tengah. Di tengah. Okey, bagi gelanggang, gelanggang badminton, bentuk gelanggang badminton berbentuk segi empat, tepat, berukuran 13.40 meter kali 6.10 meter. Lebar garisan 40 mm. Untuk seseorang permainan, untuk persoarangan dan bergu, kawasan garisan petak dikira luar. Maksudnya garisan pendek dikira sebagai luar lah semasa servis. Dalam bergu, kawasan antara garisan belakang long dan garisan servis bergu short adalah luar semasa servis. Dalam bergu, kawasan gelanggang 6.10 meter kali 13.40 digunakan, manakala bagi persoarangan adalah 15.18 hingga 13.40. Ni dia punya ni lah. Maksudnya kalau bergu ni dia punya kawasan tu lebih besar lah, sebab 6.10 meter panjang, lebar dia. Tapi kalau kat sini dia punya bagi persoarangan dia punya ni pendek sikit. Sebab apa? Main sorang-sorang. Bila main sorang-sorang tak boleh nak kawal dia punya gelanggang terlampau besar, jadi dia kecilkan sikit. Tu pasal dia 5.18 je meter. Okey, Airtel untuk berkaitan tentang maklumat sedikit tentang badminton. Okey, untuk badminton, peralatan bagi badminton kita kena tahu. Antara peralatan yang kita kena tahu adalah raket. Yang mana raket ni dibuat daripada besi, aluminium ataupun grafit. Yang mana umumnya raket dibahagikan kepada dua jenis, iaitu raket dua bahagian dan raket satu bahagian. Raket dua bahagian, kepalanya disambung ke bahagian dengan satu alloy zinc berbentuk T, dan raket satu bahagian dibentuk di bawah suhu dan tekanan tinggi. Ni dia punya ikut join ni lah, macam mana dia dilakukan. Itulah bahan-bahan untuk membuat raket. Bulu tangkis pula adalah bulu tangkis, iaitu diperbuat daripada bulu angsa ataupun nylon plastik. Bulu tangkis bulu tangkis mempunyai lebih sesuai berbanding dengan bulu tangkis nylon plastik. Bulu tangkis daripada bulu lah lebih sesuai. Yang mana bulu tangkis diperbuat daripada bulu lurus angsa, yang mana bulu tangkis dibuat daripada pelbagai keadaan serta kelajuan yang berbeza. Jadi dia sesuai lah untuk gunakan bulu angsa. Okey, tiang. Tiang dan jaring. Tinggi dia mesti 1.24 meter dari lantai, diukur di tengah-tengah gelanggang ke atas jaring. Tiang tidak boleh melepasi 1.55 meter dan diletak di garisan di tepi gelanggang. Ni kita punya kita lihat tu lah tadi pasal jaring tu. Tinggi jaring tu macam mana. Tak boleh lepasi. Okey. Untuk gelanggang badminton, berbentuk dari segi empat sama seperti kita lihat tadi, 13.40 meter dan lebar 6.10 meter. Terdapat tiga jenis permukaan gelanggang yang digunakan. Okey, bagi permainan badminton, iaitu permukaan sintetik, parket, konkrit. Lantai gelanggang harus berwarna gelap, garisan gelanggang 4 cm, lebar adalah berwarna terang, putih ataupun warna kuning. Okey, ini cerita pasal ni lah. Kita cerita pasal gelanggang badminton. Ni cerita pasal pakaian badminton. Pakaian badminton. Okey, kita masuk pada muka surat 42. Kita masuk pada muka surat 42 yang mana akan cerita pasal kemahiran asas. Kemahiran asas untuk servis. Okey.
Kalau kita tahu kat sini kelas, okey, kita lihat kat sini pada muka surat 42. Okey, servis servis merupakan kemahiran yang sangat penting, yang mana secara amnya dalam permainan badminton, kerana terdapat servis tinggi dan servis rendah. Servis kemahiran asasnya adalah contohnya kat sini servis tinggi hantaran, servis tinggi hadapan, servis tinggi hadapan. Bulu tangkis dipukul dari tempat permulaan biasa atau sedikit ke belakang, dan servis tinggi. Raket dihayun ke belakang, sentuhan ke hadapan dan mengikut lajak. Maksudnya yang kita pukul tinggi-tinggi itulah bola tanggung orang panggil. Ni pukul ke bawah, pukul ke atas. Ni servis tinggi hadapan. Okay, lepas tu ada servis rendah forehand. Servis rendah forehand. Hayun raket ke belakang semasa bulu tangkis dilepaskan, berat badan berubah ke hadapan dan seluruh lengan mayuk ke hadapan. Titik sentuhan sedikit ke kanan dan mengikut lajak. Lihat kat sini lah. Dia sengit sikit badan dia, tapi bola tu dia tak naik ke atas, tapi dia naik ke hadapan. Dia ke hadapan kita, melepasi jaring tersebut. Okey, yang ketiga, kalau kita lihat kat sini, servisnya adalah rendah backhand kilas. Ni biasa kita lakukan ni. Ni profesional biasa lakukan. Yang mana bulu tangkis diletak berhampir dengan ke muka raket. Tali raket menyapu pada gabus, itu bulu tangkis, membuatkan ia berpusing dan melintasi pita jaring, dan akhirnya kepala raket mengikut lengkungan melawan jam, akhirnya mengikut lajak. Kita lihat kat sini lah, dia pusing, pukul macam gitu saja. Pukul backhand, orang panggil backhand, pukulan kilas. Okey, ni paling mudah lah. Kemahiran atas asal pukul, tinggi ke rendah ke ikut ikut kemampuan kita. Okey, settle penjelasan kita tentang badminton. Okey, untuk badminton, kalau kita tahu di Malaysia di Malaysia ada satu persatuan yang menguruskan hal-hal badminton di Malaysia, iaitu orang panggil Persatuan Badminton Malaysia, ataupun dikenali dia punya namanya BAM lah. Ditubuhkan pada 1964. 1964, yang mana pasukan ni ataupun badan ni ditubuhkan yang kita lihat tadi pada 1934 di Perak, Pulau Pinang, Selangor, Johor dan Singapura pada zaman dahululah. BM dianugerahkan sebab dia ni nak macam hubungan kita dengan Jepun lah. Dan akhirnya BM ni pun dah berkembang dan melahirkan pemain-pemain yang bertaraf luar negara, iaitu pemain bertaraf dunia yang kita tahu, iaitu pemain seperti Datuk Lee Chong Wei. Datuk Lee Chong Wei. Ni dia punya laman web bagi BAM tu. Saya cakap BAM, Persatuan Badminton Malaysia. Ni kalau lihat kat sini pada tahun 1934 yang mana BAM ni ditubuhkan. BAM, Badminton Association of Malaysia. BAM. Tadi seperti Ustaz cakap tadi lah. Ni cerita pasal BAM tu lah. Ni gambar dia macam ni. Kalau tak nampak ni tak apalah tapi kalau kita ni inilah cerita pasal BMM, dia punya lambang dia. Boleh lihat sedikit lah dia punya BMM ni macam mana. BMM ni dia punya laman web bagi BMM. Okey, BMM kita lah di Malaysia di Malaysia. Okey, BAM telah melahirkan banyak melahirkan pemain-pemain yang bertaraf dunia. Salah seorangnya adalah Datuk Lee Chong Wei, yang mana Datuk Lee Chong Wei ni lahir pada 21 Oktober 1982, yang mana menjadi pemain badminton profesional Malaysia, yang mana dia pencapaian paling tingginya adalah merangkul perak di Temasya Sukan Olimpik 2008 dan 2012 2008, 2012 dan 2016. Yang mana kita lihat kat sini
maksudnya Lee Chong Wei ni, Datuk Lee Chong Wei ni telah berangkul perak lah. Maksudnya dia tak dapat emas, tapi dah sampai tahap yang terakhir iaitu layak ke pusingan akhir acara perseorangan lelaki sekaligus menamatkan kemarau pingat Olimpik Malaysia pada tahun 1996. Maksudnya Malaysia ni belum pernah dapat pingat Olimpik, tapi Datuk Lee Chong Wei adalah orang yang pertama memenangi pingat Olimpik di dunia lah bagi Malaysia. Yang mana kalau kita tahu waktu tu Datuk Lee Chong Wei adalah orang yang menduduki tangga teratas dalam ranking pemain badminton lelaki perseorangan selama 199 minggu berturut-turut. Dengan nama lain yang ini dia menjadi orang pemain nombor 1 dunia pemain nombor 1 dunia selama 199 minggu. Bayangkan 199 minggu menjadi pemain nombor 1 dunia, yang mana daripada Ogos 2008 sehingga Jun 2012, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Maksudnya 5 tahun dia pegang iaitu rankingnya adalah sebagai pemain nombor 1 dunia. Dan akhirnya Datuk Lee Chong Wei ni pun mengumumkan persaraan, dan sekarang ni tengah mengambil lesen untuk menjadi coach. Dan kita harapkan insyaallah kita harapkan supaya dipermudahkanlah Datuk Lee Chong Wei. Kita doakanlah supaya dia dapat lahirkan juga pemain-pemain yang bertaraf seperti dia lah. Kita doakanlah. Manalah tahu walaupun pemain ni adalah pemain agama daripada keturunan Cina, Cina, tapi kita sebagai semangat satu Malaysia, kita menyokong macam mana apa yang sumbangan yang dilakukan oleh Datuk Lee Chong Wei kepada negara. Semoga sukan badminton ni akan terus berkembang dan makin diterima sebagai permainan yang patut dipermainkan di Olimpik. Sebab Olimpik ni biasanya dia akan lihatlah permainan-permainan yang popular, permainan-permainan yang popular. Jadikanlah permainan badminton ni sebagai permainan yang popular, dan akhirnya kita akan melahirkan lagi pemain seperti Datuk Lee Chong Wei. Okey, itu saja perkongsian untuk hari ini berkaitan tentang badminton. Semoga bermanfaat, bermanfaat tentang perkongsian tentang permainan badminton ini. Okey, itu saja perkongsian pada hari ini. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.